Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma syrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bi umurana wa 'azzim bi ujurana wa hassin bi akhlaqana wa wasi' bi arzaqana wa nawwir bihi qulubana quburana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya wahid ahad ya jawad infahna minka wa nafadhi khairin fi kulli lahzatin abada adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Di kesempatan ini kita sambung pengajian daripada kitab Ar-Rahiqil Makhtum Sirah Nabawi yang dikarang oleh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah ta'ala tempatkan beliau dalam syurga Firdausil A'la bersama para Nabi Siddiqin, Asyuhada dan As-Salihin. Dan mudah-mudahan kita juga mendapat syafaat para ulama, para awliya, khususnya syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sambung pada muka surat 406 yang ada buku. Kita dalam masih peristiwa besar, iaitu Perang Uhud. Perang Uhud yang berlaku pada tahun 3 Hijrah. 3 Hijrah. Perang Uhud ni siri peperangan besar yang kedua, setelah mana yang pertama berlaku dalam Islam, perang yang besar adalah Badar. Badar pada tahun 2 Hijrah, Ramadan, 17 Ramadan, Perang Badar. Dan selang beberapa bulan setelah tu kan, Ramadan, lepas tu Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan satunya pada tahun setelah tu berlaku pula perjanjian yang kedua, perjanjian nak perang, iaitu berlakunya Perang Uhud. Dan Perang Uhud ni suatu peristiwa yang sangat besar, sehingga kita wajiblah bagi kita umat Islam untuk sentiasa mengambil tahu, mengingat tahu apa cerita kisah Perang Uhud. Kerana daripada siri peperangan yang kedua ni merupakan kecekalan umat Islam dan juga pengorbanan yang sangat dahsyat daripada umat Islam. Korban mereka, jiwa mereka, harta benda mereka dan tenaga seluruhnya untuk agama Allah, sehingga dikatakan siri peperangan ni lah menjadi asbab Allah sebarkan hidayah ke seluruh tempat, seluruh alam, sehingga sampai pada kita. Jangan kita anggap tiada kaitan dengan kita. Perang Badar, Perang Uhud ni tak ada kaitan pun, tu sahabat je. Tak. Itulah cetusan-cetusan bunga api sehinggalah menyampaikan hidayah kepada kita pada hari ini. Dan sebab itulah kita kena kenang dua peristiwa besar ni, dan juga rentetan daripada tu ada peristiwa yang lain. Perang Uhud secara ringkasnya, sebab kita dah lama tinggal ni kan, secara ringkasnya kotlah blur-blur Uhud ni mana satu pun tak tahu kan. Bulan 3 5 bulan dah kita cuti kan. Panjang. Sampai ustaz pun hilang buku kan. Jadi siri ringkasannya, bila Nabi dapat berita daripada orang Mekah nak datang serang perang di Madinah, ketika tu Nabi kumpulkan, dah dengar dia orang dah makin dekat dah, sebab perjalanan daripada Mekah ke Madinah paling cepat 8 hari 8 malam, lebih kurang macam tu. Jadi Nabi dah dapat berita yang akhir mereka dah hampir dekat dari beberapa hari sahaja. Jadi ketika tu Nabi SAW kumpulkan semua sahabat, bincang macam mana ni, dia orang nak datang serang Madinah. Adakah nak biarkan tentera musuh ni masuk dalam kampung Madinah baru lawan, kita pertahan dalam dalaman kita, atau kita tunggu dia orang di luar daripada perkampungan Madinah, di tempat lain? Maka adalah cadangan-cadangan, antara cadangannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ni ketua munafik. Dia bagi cadangan, nampak bernas, tapi kerana nifak, penyakit munafik ada tu, maka Allah Rasulullah tolak. Apa dia cadangan ni? Dia kata lebih baik kita tunggu dalam kampung kita, dalam rumah kawasan kita ni Madinah, sebab kita tahu semua lorong-lorong tikus, segala kita tahu. Dan budak-budak kita boleh juga
jadi tentera, baling batu, baling kayu. Ya, wanita-wanita pun boleh jugalah untuk merawat dan ambil makanan daripada tempatan kawasan rumah kita sendiri, kan? Jadi nampak macam bernas fikiran dia, idea dia. Nabi diam je, tak bagi ya, tak bagi no, kan? Terus pandangan seorang sahabat lagi bangun, dia kata, ya Rasulullah, lebih baik kita keluar daripada Madinah untuk elak hancurnya kampung kita. Nanti rumah terbakar, kebun terbakar, anak-anak mungkin terbunuh, wanita mungkin tercemar kehormatan mereka dan sebagainya. Jadi lebih baik kita tunggu di luar perang. Jadi risikonya bila perang di luar, bekalan mungkin tak cukup, terputus, kan? Duk tak tahu lama mana nak perang ni. Dan yang kedua, perawat-perawat mungkin wanita-wanita taklah semua boleh ikut, tak boleh ikut pun. Kurang-kurangnya kalau dia orang pergi, kalau dia orang ada, boleh je tolong rawat sakit dan sebagainya. Jadi nampak macam cadangan pertama tadi yang lebih bagus. Akhirnya Nabi diam, tak bagi jawapan A ataupun B. Terus Nabi diam sekejap, terus Nabi bangun dan masuk ke dalam rumah. Kan mesyuarat Nabi dalam masjid, masuk dalam rumah. Bila masuk dalam rumah, Nabi terus pakai baju besi. Sahabat pun terkejut, tak ada jawapan A, B. Tiba-tiba Nabi pakai baju besi terus, siap macam nak pergi perang. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, mungkin cadangan aku yang kedua tadi, dan dia tanya, Nabi kata, jom kita keluar daripada Madinah, lawan di sana, maksud perang di luar Madinah. Nabi menerima pandangan yang B tadi ni. Jadi sahabat ni rasa takut pula. Yang cadang tadi, dia rasa takut bersalah. Takut apa? Takut cadangan itu mendesak Nabi sampai nak kena siap. Kalau dia tak cadang tadi, terus Nabi terima yang pertama dia senang. Dia takut pula cadangan dia membawa benda yang, berita yang tak baik. Tapi dia diam je lah, dan Nabi buat keputusan. Nabi kata, tak layak bagi seorang Nabi dah pakai baju besi nak buka simpan balik. Dah, Nabi pakai itu kira jadi dah terus. Itulah keputusan tepat. Maka semua sahabat di situ, hampir 1000 orang, semuanya bangun dan terus bergerak ikut Nabi SAW dengan alatan mereka. Dalam perjalanan tu dikatakan Nabi singgah di satu tempat. Nabi tolak di waktu pagi selepas duha, lepas isyraq. Dan Nabi singgah di satu tempat sembahyang jamak Zuhur dan Asar. Masjid tu apa nama saya lupa pula. Saya pergi baru ni. Masjid Dir'i, kalau bahasa Arab lah, Dal Ra'in. Dir'i tu makna baju besi. Masjid tu dikenali dengan baju besi sebab Nabi singgah situ sembahyang jamak Zuhur Asar dan Maghrib Isyak. Tunggu satu hari tu, kan? Situ kira tak jauh dah dengan Uhud tu, pertengahan, lebih pada 3 suku lah daripada perjalanan Madinah nak pergi ke Uhud, gunung Uhud tu. Sehingga tak, masa pergi dengan Kak Su, setelah Kak Su pergi baru kita pergi. Sebab dia perjalanan tak boleh masuk bas. Sebab dia macam celah rumah kan, dia tak boleh masuk bas. Kalau nak pergi ramai tak boleh, kalau sikit dengan taksi van tu boleh lah. Jadi masjid tu dah cantik lah, dia buat aircon semua sekarang ni. Tapi di situ masjid Nabi buka baju besi, sebab tu dinamakan tapak tu Ad-Dir'i, baju besi. Nabi buka rehat, sembahyang 4 waktu di situ. Sebagian kata sampai subuh, 5 Zuhur sampai ke subuh, 5 waktu Zuhur sampai ke subuh. Lepas subuh besok barulah Nabi bergerak pergi ke gunung Uhud. Jadi masjid Dir'i ni dia tak ada, itulah masjid sana, masjid kecil-kecil, dia tak ada ruang untuk perempuan. Dia tak bagi orang perempuan masuk, kan? Masjid besar je ada ruang perempuan. Jadi kita pun sampai ke Uhud. Maka Nabi atur strategi, duduk sini dan sebagainya. Ringkas ceritanya, dalam perang Uhud, peperangan berlaku daripada pagi itu sampai ke tengah hari dan petang. Maka terus Nabi kena cedera, berlakunya kecederaan pada Nabi SAW. Dan Nabi dilindungi oleh Sayyidina Talhah bin Ubaidillah yang jadi bodyguard Nabi. Di mana Talhah lah yang sangat hebat pengorbanan dia, sehingga dia dah tak boleh, akhirnya sampai dia tak boleh bangun dah. Nampak anak panah lagi, dia tak mampu dah nak berdiri ni, kena anak panah banyak. Ada lagi anak panah, dia lompat untuk tahan tangan dia banyak pacak ni supaya tak kena Nabi belakang. Sebab perisai dia ada perisai tu kan. Perisai tu dia bagi Nabi. So Nabi yang pegang perisai tu, kan? Jadi Nabi ni bila ada perisai pun Nabi jenguk macam mana sahabat ni kan, perisai takat ni, jenguk gitu kepala. Dia marah pada Nabi, bukan marahlah, dia kata, ya Rasulullah, tunduk,
supaya tak kena anak panah. Jadi pengorbanannya sangat hebat. Sayyidina Abu Bakar kata, sehingga dia syahid lah, akhirnya syahid. Sayyidina Abu Bakar kata, seluruh pahala kami orang di Uhud ni, perang ni, semua terkumpul pada dia seorang. Maksud dia dapat pahala 100%. Seluruh ni pahala-pahala orang yang berperang ni, sebab dia penjaga Nabi. Kalau dia tak jaga, dia selamat diri dia, biar Nabi kena, jadi semua akan kalah. Jadi kerana dia menyelamat Nabi, sehingga ada musuh yang terpa datang, dia bangun sehingga tangan dia dipotong dan sebagainya, badan dicincang kan. Itu pengorbanan Talha bin Ubaidillah, sangat hebat. Kita dah baca kisah dia. Dan terus Nabi setelah selesai perang, maka dibawa, ketika tu musuh ada 3,000 orang. Tentera Islam asalnya 1,000 bergerak, tapi bila sebelum sampai di Masjid Dir'i tadi ni, Nabi rehat, dah mula tarik diri, sebab Abdullah bin Ubay yang beri cadangan A tadi ni, dia kata Muhammad ni tak dengar cakap aku kan, aku punya cadangan lagi baik pada yang kedua ni, tak payah penat dan sebagainya, macam-macam lah dia punya lobby cadangan. Akhirnya dia pengaruhi kawan-kawan dia, jangan pergilah, kalau pergi ni pergi mati je, buat mati je begini kan. Sehingga Allah turun ayat Al-Quran sebagai jawapan pada cakap-cakap orang munafik. Orang munafik kata kau pergi perang ni macam pergi nak mati je, pergi serah diri mati kan. Allah kata ainama takunu yudrikumul maut, di mana kamu duduk pun mati kan datang cari. Jangan kata kau pergi sana nak mati, dah duduk di rumah pun mati yang datang cari kau, bukan engkau cari mati. Jadi akhirnya sahabat pergi, memanglah cedera banyak dan sebagainya. Dah tinggal 700 sahaja tentera Islam, itu pun yang syahidnya ramai, berpuluh 70 orang syahid di situ. Dan Rasulullah dibawa sembunyi ke dalam satu gua, dan gua yang kedua oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Mereka bawa Nabi untuk rehat dalam gua tersebut. Bila dah waktu petang, maka semua sahabat kita dah tamat perang, seolah Abu Sufyan angkat laung suara kepada bukit gunung Uhud, tempat Nabi itu. Dia kata, Muhammad, kita baru, bahasa kita lah, seri satu sama. Maksudnya, Badar engkau menang, sekarang kami menang. Tahun depan kita jumpa lagi sekali di Badar, nak menentukan siapa menang kalah kan. Jadi berpisahlah, yang tentera musuh pun balik, tentera Islam pun balik dalam keadaan cedera parah dan sebagainya. Sampai di Madinah, malam tu juga Nabi ajak sahabat-sahabat, jom keluar lagi ke Uhud kan. Bila sampai ke Uhud, rupanya musuh ni tak balik langsung ke Mekah. Mereka buat pesta, kononnya meraih menang lah, buat pesta kat sini, jauh sikit daripada Uhud tu. Jadi bila Nabi keluar ke Uhud dengan bawa unggun api yang banyak, seorang pasang 4-5 unggun api, bagi nampak kan, biasanya satu unggun ada 4-5 orang, tapi Nabi suruh seorang pasang lebih daripada satu, mungkin 3, mungkin 5 unggun api. Jadi bila malam dia orang teropong, tengok, oh api banyaknya kan. Strategi Nabi, banyaknya unggun api. Jadi orang yang Arab Badui tu, kebetulan dia lalu kawasan Nabi, dia tengok unggun api tu dia banyak kan. Lepas tu dia lalu pula kawasan Abu Sufyan yang sedang berpesta tadi. Maka Abu Sufyan tanya, kau dari mana? Aku dari sini, lalu tadi nampak Muhammad dengan kawan-kawan datang semula di Uhud, dan aku nampak unggun api yang cukup banyak. Dia kira-kira ni lebih ramai daripada perang siang tadi. Jadi Abu Sufyan terus batalkan pesta dia, jom kita lari balik. Itu yang Allah Ta'ala turun dalam Al-Quran. Allah campakkan perasaan gerun kepada musuh. Walaupun dia menang, tapi gerun tu ada, takut kan, tak ada nak pesta, lari balik. Dan dikatakan dalam strategi musuh tu, yang menjadi kepala mereka adalah Khalid ibnul Walid dan Ikrimah Abu Jahal. Ikrimah anak Abu Jahal, Khalid ibn Walid. Dua-dua ni masa tu belum Islam lah, tapi tahun 8 Hijrah dua-dua masuk Islam, sahabat Nabi. Ikrimah anak Abu Jahal. Ni perancang, orang muda yang hebat, merancang dalam peperangan sehingga berjaya menawan banyak mencederakan orang Islam. Dan terkenal di Uhud tu, peperangan bukan di gunung Uhud, tapi di lembah Uhud, maksud dataran. Di situ ada bukit kecil namanya Bukit Ramah, rumah ataupun Ramah bahasa kita. Ramah ni bukanlah rumah kita, tapi pemanah. Nabi tempatkan atas tu ada 50 orang pemanah duduk atas tu, diketuai oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah ataupun Abdullah bin Jabir, saya tak ingat salah seorangnya.
Abdullah bin Jabir, yang anaknya Jabir bin Abdullah, ya. Yang ni Abdullah bin Jabir, ketua pemanah. Sehingga bila Nabi kata jangan turun sehingga aku bagi arahan turun, baru boleh turun. Pegang manah, naik atas, tunggu atas. Jadi pemanah ni lah yang berjaya pada peringkat awal menghalau musuh-musuh sehingga mereka lari kucak-kacir. Peringkat awal. Peringkat awal. Musuh datang, ni bukit kat sini, bukit pemanah. Nabi duduk sebelah ni, musuh main daripada belakang bukit. Bila main dia mecah dua. Kan? Jadi rupanya sini dah ada tentera Nabi, dah ada tentera Nabi. Nabi satu lagi duduk kat sini. Jadi tiga kelompok tentera Islam. Bila datang tengok musuh depan dah ada, daripada bukit pula dah ada. Panah ke bawah, mereka tak mampu nak pertahankan, mereka lari balik ghostan ke belakang. Bila ghostan, maka orang atas ni nampak sahabat-sahabat ni dah ambil pedang, baju besi, perisai besi, kuda yang ditinggalkan oleh musuh lari lentang bukang tadi ni. Kita duduk atas tak dapat nak ambil lah. Jom kita turun ambil. Ada suara daripada orang atas kata jom kita turun ambil. Tak ambil rugi, kita tak dapat nanti. Maka Sayyidina Abdullah bin Jabir kata jangan turun, ingat pesanan Nabi. Nabi kata jangan turun, demikian-demikian. Maka tak dengar juga sebahagian besar yang baki di atas tu, mungkin 15 orang je yang kekal tak nak turun. Yang lain 35 lagi semua turun. Bila musuh tengok ada 15 orang, sikit daripada belakang tu dia orang serang balik ke atas, diketuai oleh Khalid bin Walid dan Ikrimah Abu Jahal tadi. Jom kita naik balik. Naik, bunuh semua atas ni, syahid semua yang atas bukit tadi ni 15 orang. Barulah dia menguasai balik, mereka menguasai bukit tadi ni, senanglah panah ke bawah. Tu yang tentera Islam pula kucak-kacir. Nabi pun kena nak panah dan sebagainya. Pakai baju besi, kena kepala busar panah tu, kena di sini, dan besi, topi besi itu terkepak masuk dalam. Termasuk dalam tikam pipi Nabi SAW. Sebab tu berdarah meleleh kat sini banyak. Jadi itulah ringkasan ceritanya. Akhirnya berlaku pula peristiwa perang Badar yang kedua. Yang dia minta tadi, kita lawan lagi satu kan, perang Badar. Tahun depan, tahun 4 Hijrah. Tapi sebenarnya 4 Hijrah tu musuh tak berani datang di Badar kan. Dah gerun dah nak datang. Tengok di Uhud, walaupun nampak cedera, tapi semangat dia orang datang malam tu macam nak perang sekali lagi. Mereka tak berani dah. Jadi perang Badar yang kedua tak jadi. Okey, kita tengok di sini sejauh mana kecekalan perwira Islam untuk berjuang hingga ke penghujung peperangan. Walaupun waktu tu yang mengganggu fikiran tentera Islam adalah berita kematian Nabi SAW. Orang munafik yang laungkan. Bila dah kena kucak-kacir, tak tahu dah Nabi kat mana, tak nampak dah. Sayyidina Abu Bakar kat mana, tak nampak. Umar tak tahu kat mana dah. Kucak-kacir. Orang munafik kata, Muhammad dah kena bunuh, Muhammad dah kena bunuh. Jadi orang Islam pun dengar berita tersebut sampai Nabi dah. Jadi semangat mereka dah pudar. Dah macam tak nak lagi dah. Tapi Sayyidina Anas bin Nadar, dialah melaung balik. Kita perang bukan kerana Muhammad, kita perang kerana Allah yang takkan mati dan maha hidup. Teruskan. Barulah naik balik semangat sahabat-sahabat tadi. Tak fikir dah Nabi kena apa, yang penting halau musuh dulu, lawan musuh dulu, kemudian baru ambil tahu hal Nabi. Okey, pada saat akhir perangan itu berlaku dua peristiwa yang menunjukkan sejauh mana kesediaan para perwira Islam untuk bertempur dan sejauh mana kesanggupan mereka untuk menggadai nyawa di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ka'ab bin Malik, masya-Allah, dia orang Madinah. Orang Madinah yang masuk, antara orang Madinah yang terawal masuk Islam. 7 orang pertama masuk Islam di tangan Nabi. Masa tu Nabi tak hijrah lagi ke Madinah. Dia daripada Madinah datang ke Mekah. Kononnya datang haji cara jahiliah lah, haji zaman dulu. Tapi mereka tak pergi pun tawaf-tawaf cara jahiliah. Mereka duduk sembunyi di Aqabah. Aqabah ni tempat kita melontar tu kalau orang pergi haji kan. Ada dulu nama Jamrah Aqabah, tapi sekarang dia tukar Jamrah Kubra. Di hujung Jamrah Aqabah tu, Jamrah Kubra tu, dulu Aqabah ni bukit kecil. Di hujungnya tu ada satu masjid lebih kurang besar ruang ni ataupun separuh ruang ni kan. Masjid kecil, sampai sekarang ni masih ada. Masjid dinamakan Masjid Bai'ah. Tempat tu lah mereka sembunyi gelap-gelap. Nabi dakwah Islam, cerita Islam, mereka syahadah masuk Islam depan Nabi. Ketika tu
terdengar laungan laungan, kamu yang berbaiat dengan Muhammad, hati-hati, kami akan sampaikan berita kepada orang Quraisy. Nabi kata itu suara syaitan. Syaitan tu, bukan orang tu. Nabi tahu. Jadi memang suara tu sampai pada pemimpin Quraisy, datang dah tak ada apalah, dia orang dah beredar dah. Tapi 7 orang ni menjadi punca 2 tahun sebelum Nabi hijrah. Kisah peristiwa Aqabah ni, antaranya ada Ka'ab bin Malik. Itu balik tahun haji tu, tahun depan datang lagi 70 orang pula. Di situ juga masuk Islam. Dah berkembang jadi 10 kali ganda. Jadi setelah tu barulah Nabi rasa Madinah lah tempat yang sesuai untuk dia hijrah keluar dari Mekah pergi sana. Sebab mereka dah kan setahun dah berkembang 10 kali ganda, mungkin lebih banyak dan mereka sangat suka menerima kedatangan Nabi. Berita tu sampai kepada Nabi, akhirnya tahun depan Nabi terus hijrah ke Madinah. Itu antara peristiwa Ka'ab dan cerita dia panjang lebar dalam Al-Quran. Dia buat satu kesilapan, tak ikut perang. Ni kita cerita Ka'ab dulu, pasal nama dia ada kat sini. Dalam perang Tabuk, perang Tabuk tak salah saya tahun 8 Hijrah ataupun 9 Hijrah. Perang Tabuk, Ka'ab tak pergi perang. Tapi dia bukan munafik. Orang munafik tahu dah memang tak nak pergi. Ni sahabat setia tapi tak pergi. Jadi ringkas ceritanya, bila balik Allah perintah pada Nabi supaya pulau orang yang tak pergi ni. Sahabat yang bukan munafik. Nabi kenal ni orang munafik, ni bukan munafik. Nabi pulau selama 50 hari, tak cakap, tak bagi salam, tak jawab salam. Kan? Tapi dia setia datang sembahyang berjemaah balik, datang sembahyang berjemaah balik, sambil bertaubat pada Allah Taala, minta ampun. Sehingga Allah turun dalam surah Taubah, wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahabat. Berita Allah terima taubat dia orang. Allah terima taubat 3 orang ni yang sahabat Nabi, bukan munafik. Dia bertaubat sungguh-sungguh, Allah dah terima taubat setelah 50 hari dipulau oleh Nabi. Baru Nabi senyum balik, bagi salam dan bersahabat balik. Menangis Ka'ab kerana dia punya taubat, Allah bagi jawapan. Kita punya taubat, sekarang kita tak tahu jawapan dia, kan? Ni Allah bagi jawapan dalam Al-Quran. Ini kisah Ka'ab bin Malik. Saya termasuk di kalangan tentera Islam yang keluar berperang dalam perang Uhud. Tapi dia tak pergi perang Badar. Bukan kerana dia tak nak pergi, kan perang Badar kita cerita dulu. Perang Badar ni tak rancang perang. Pergi, orang Mekah pergi nak sekat Abu Sufyan, nak ambil balik harta Abu Sufyan curi. Kan? Tapi jadi perang. Tak dirancang nak perang, tapi terjadi perang. Sebab tu ramai sahabat yang tak ikut. Jadi takkan kau nak ambil barang kau pergilah. Kami tak payah pergilah. Kan? Tak tahu pun nak perang. Jadi tiba-tiba jadi peperangan. Jadi Ka'ab antara orang yang tak pergi perang Badar tapi mengikuti perang Uhud. Saya termasuk di kalangan tentera Islam yang keluar berperang apabila saya melihat orang-orang musyrikin mencincang mayat-mayat tentera Islam. Allahu Akbar, Masya Allah. Hancur badan dia orang. Kena, ada yang kena potong telinga, potong kaki, potong mulut, bibir ni, potong hidung. Dipotong setelah mati. Sebab dia orang ni punya, nak sebut jahiliah jahatnya, dia bukan takat bunuh orang mati. Dia nak bawa balik, ni telinga sekian-sekian kawan kita ni, orang Mekah ni yang masuk Islam. Ni telinga dia, tengok hebat dah aku. Boleh ambil telinga dia, potong hidung dia, potong bibir dia. Kan? Ada yang ambil telinga tu dia buat gelang. Sana dia tak akan busuk, tak macam kita. Kita sehari 2 hari busuk kan, bangkai macam mayat, macam bangkai. Tapi sana dia tak busuk sebab dia cuaca kering. Dia akan reput kering itulah. Jadi dia orang buat gelang apa semua, tunjuk, ni dia telinga sekian-sekian, ni anggota badan orang sekian-sekian, aku dah bunuh. Sebab orang Mekah duk menanti ni. Menanti, engkau dah bunuh ke orang yang bunuh bapa aku? Kan? Dia berdendam. Kau dah bunuh ke orang yang bunuh abang aku, adik aku? Dia nak dapat berita ni. Ni aku dah bunuh yang kau tanya tu, dan sebagainya. Supaya ni musyrikin mencincang mayat orang Islam. Saya pun bangun dan pergi ke sana. Tiba-tiba saya melihat seorang lelaki musyrikin sedang mengumpul baju besi sambil melangkah mayat-mayat tentera Islam. Dia berkata, kumpullah seperti mana kamu mengumpul kambing-kambing sembelihan. Tiba-tiba ada seorang tentera muslimin yang lengkap berpakaian baju besi, rupanya sedang menanti lelaki musyrikin tu. Lalu saya pun terus menghampiri sehingga berada di belakangnya.
Kemudian saya perhatikan betul-betul ke arah si muslim dan si kafir itu, dan saya dapati si kafir itu lebih lengkap persiapan dan lebih gagah susuk tubuhnya. Saya terus menanti sehingga kedua-duanya saling bertembung. Ni dah selesai perang, maksudnya semangat nak lawan tu masih ada. Bukan kata selesai dah tak larat kita balik lah. Tak, masih lagi. Tentera Islam. Lantas si muslim itu memukul si kafir itu dengan satu pukulan yang kuat di bahagian tengah badannya sehingga terputus dua. Masya Allah. Macam mana? Beratas macam ni ke macam ni? Kemudian si muslim itu membuka wajahnya sambil berkata, apa pandanganmu wahai Ka'ab? Akulah Abu Dujana. Abu Dujana. Abu Dujana, dia ni cerita dulu, pernah baca kot kisah dia di sini kuliah ni, tapi lama lah kan. Abu Dujanah ni bapak dia Islam. Bapak dia belum Islam, dia dulu yang masuk Islam. Bapak dia Amru, Suhail bin Amru. Suhail bin Amru tu bapak. Anaknya Abu Dujanah, kan? Abu Dujanah. Jadi dia awal masuk Islam masa sebelum Nabi hijrah. Abu Dujanah ni, bapak dia dapat tahu anak Islam, bapak dia kurung anak dia macam tempat kambing, kandang kambing, kurung lagi, tambat lagi, ikat di kandang kambing dengan tai-tai kambing semua, anak dia di situ je, pasal masuk Islam. Jadi bila tahun 6 hijrah, Nabi kan pergi nak buat umrah, tapi disekat peristiwa Hudaybiyah tu kan, yang berlaku perjanjian Hudaybiyah 6 hijrah. Pada tu, ketika tu pihak musuh yang sekat Nabi adalah Suhail bin Amru, bapa Abu Dujanah ni. Jadi ketika berlaku perjanjian, antara isi perjanjian, orang Mekah kalau pergi Madinah kena halau balik Mekah. Orang Madinah kalau pergi Mekah tak payah halau. Jadi bila siap perjanjian, Abu Dujanah yang kena kurung dengan bapa dia terlepas. Dia boleh lepaskan diri, dia lari pada Nabi SAW. Dia minta tolong daripada Nabi. Bapa dia sana, dia datang pada Nabi. Bapak dia marah lah. Maka Nabi pun kata, minta maaf, kami baru je buat perjanjian, orang Mekah datang Madinah kena suruh balik. Jadi terpaksa kena pegang pada perjanjian ni. Dah buat perjanjian dah. Jadi Abu Dujanah diserah balik pada bapak dia, semakin teruk kena siksa, kan? Tapi setahunnya, tadi 6 hijrah, tahun setelah tu Nabi buat umrah qada. Umrah qada, ganti balik. Yang 6 tak dapat, tahun 7 tu tak dapat, pergi pula. Akhirnya Amru tadi ni, Suhaib bin Amru tadi, yang bantah, lawan, halang, seksa anak dia tadi ni, akhirnya dia pun dah masuk Islam, kan? Setahun je. Apa Nabi sebut? Nabi kata, wahai Abu Bakar, Umar, hari ni kau tengok dia, kau benci kat dia, Suhaib bin Amru ni, kau tengok kau benci, tapi mungkin tahun depan kau sayang kat dia. Betul kata Nabi SAW, berkat doa Nabi, terus tahun depan dia dah jadi orang Islam, dan dia bebaslah, anak dia bebas dan sebagainya, sehingga dia menyertai Nabi dalam peperangan ni. Rupanya dialah duk intip lagi mana musuh datang, walaupun selesai dah perang tu, datang je terus dia serang, dan antara semangat dia tak pudar. Yang kedua, beberapa orang wanita mukminah turut hadir ke medan pertempuran selepas perang tamat. Anas berkata, ni kisah ni empat saudara dia ni. Aku melihat Aisyah binti Abu Bakar, Ummul Mukminin ni, isteri Nabi, dan Ummu Sulaim, dua-dua isteri Nabi. Maaf saya, Ummu Sulaim bukan isteri Nabi. Ummu Sulaim, Aisyah Abu Bakar dan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni sahabiyah lah, yang mana suaminya adalah Abu Talhah Al-Ansari. Ummu Sulaim, kau boleh apa yang saya sebut? Ummu Sulaim ni mak dia adalah suami dia kan, sama cantik sikit kan, biar kita tengok tu kita kenal. Ummu Sulaim, anak dia Anas bin Malik. Ni Anas ni anak dia cerita ni, anak dia betul. Ummu Sulaim, bila dia jadi janda sebab suami tak nak masuk Islam, suami lari daripada luar Mekah, Madinah, luar Madinah, dia jadi janda. Akhirnya dia dipinang oleh Abu Talha Ansari. Abu Talha kahwin dengan dia. Anak dia adalah anak Malik, bukan anak Abu Talha, Anas ni. Jadi Anas cerita apa? Mak dia ni dengan Aisyah sambil menyingsing kain, aku terlihat gelang kaki mereka, kan? Jadi dalam Islam tak larang pun nak pakai gelang kaki, kan? Boleh pakai, cuma jangan zahirkan gelang kaki, maksudnya jangan tunjuk
Maksud tak pakai stokin, nampak kaki kan. Dan jangan zahirkan bunyi dalam Quran. Allah Ta'ala sebut, jangan kamu wala tadribna bi arjulihinna, jangan kamu duk goyang kaki gedeng-gedeng bagi dengar bunyi loceng gelang kaki tu. Orang Arab tu dia ada gelang kaki, dia berloceng jalan tu, jadi tarik perhatian lah orang tengok, oh bunyi loceng kan. Terbeliak mana tahu. Gelang kaki besar kan. Ya. Dia petang besar. Oh tu dia terpengaruh dengan India kan, India kan, siap loceng semua. Jadi nak pakai tak masalah, jangan ada perhatian sampai ada loceng kan. Mana tadi? Menggalas kantung air di belakang mereka dan menuangkannya ke mulut tentera-tentera Islam yang sedang sakit. Nak rawat lah, maksudnya yang dah tak boleh gerak, tengah masih bernyawa lagi, dituang air untuk dapatkan air tenaga semula. Kemudian mereka berpatah balik memenuhkan kantung itu dengan air. Dah kosong habis, pergi lagi kat perigi, ambil lagi, datang. Jadi orang perempuan ni punya kerja. Kan? Bukan sikitnya kita nak minta gotong royong masak pun. Orang sini okey lah, orang sini kan rajin. Kan? Ini pengorbanan. Jadi pahala jihad tu dia orang pun dapat sama. Sebab apa saja sumbangan ke arah berjayanya program, berjayanya jihad, orang yang menyertai dalam menjayakan tu kan dapat pahala juga. Walaupun sumbangan dia kecil, walaupun sekadar dia sebar iklan je. Kan? Ni awal Muharram ni ada program apa kak? Kita bagi-bagi tahu, dapat pahala juga kat kita. Kan? Kemudian mereka berpatah balik menuangkan kantong itu dengan air, lalu datang semula menuangkan air ke mulut para tentera Islam. Sayyidina Umar berkata, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, Ummu Sulaim, bukan Sulaim ni, Sulaim ni tu, memberikan kantung air kepada kami pada hari Uhud. Dialah yang hidang-hidang bagi air, edar-edarkan. Di antara wanita-wanita itu termasuklah Ummu Aiman. Tatkala dia melihat sekumpulan tentera Islam yang mahu lari masuk ke kota Madinah, digenggamnya tanah lalu dilempar ke arah mereka sambil berkata kepada sebahagian mereka, pergilah menenun kain, berikan pedangmu kepada aku. Kan? Kemudian dengan pantas dia marah ke medan tempur, lalu memberi minum kepada orang-orang yang luka. Hibban ibnu al-Ariqah. Tadi Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni banyak perempuan. Ummu Sulaim, antaranya Ummu Sulaim yang jaga Nabi, babysitter Nabi. Dia dulu hamba kepada Abu Talib. Abu Talib pak saudara Nabi. Masa Nabi dijaga oleh Abu Talib, Ummu Sulaim yang jaga dia. Kan? Dia jaga Nabi. Jadi Ummu Sulaim ni orang yang sangat rapat dengan Nabi. Nabi sering bermanja-manja dengan Ummu Sulaim, macam mak dia sendiri. Kan? Sehingga dikatakan Nabi bila lapar-lapar ni, Nabi pergi rumah Ummu Sulaim. Ummu Aiman. Silap, Ummu Aiman. Nak cerita Ummu Aiman ni. Pergi tanya ada makan apa semua kan. Sehingga setelah Nabi wafat, sahabat Sayyidina Abu Bakar Umar ni tanya, siapa yang Nabi sering pergi ziarah? Jom kita pergi ziarah orang tu. Tanya-tanya, antara orang yang paling banyak Nabi ziarah adalah Ummu Aiman ni. Mereka dua orang pun pergilah ziarah Ummu Aiman. Kan? Bila mereka masuk rumah Ummu Aiman menangis terus. Menangis. Setelah baru Nabi wafat. Jadi sahabat ni tanya, kenapa kamu menangis wahai Ummu Aiman? Adakah kau ni seolah tak redha dengan kewafatan Nabi? Kan? Ummu Aiman kata, tidak, bukan kerana demikian. Tapi aku ni dulu setiap kali Nabi masuk, mesti Nabi cerita, baru turun ayat Quran ni, baru datang ayat Quran ni. Setiap kali Nabi masuk, mesti ada wahyu yang baru yang Nabi sampaikan pada aku hafal. Tapi bila dah Nabi tak ada lah wahyu baru. Aku sedih kerana tak dapat wahyu yang baru. Dan Ummu Aiman juga didatangi oleh Hasan dan Husain, cucunda Nabi. Tanya, wahai Ummu Aiman, apa masakan yang paling Nabi minta kau masak? Dia menangis pula. Dia kata, aku tak nak masak untuk engkau. Kalau aku masak seperti mana aku masak pada Nabi, niscaya kamu pun tak sanggup makan. Kan? Macam kita lah, kita dulu makan, entah zaman makan ubi kayu kan. Saya tak pernah lah. Cikgu pernah? Ubi kayu zaman Jepun. Oh tak ada enggak? Sebelum tu kan.
Kalau orang tua-tua masak macam tu bagi kat kita sekarang, mana dah anak-anak kita nak makan KFC semua kan. Semua McD, KFC, McD, KFC. Jadi tak lalu dah nak makan zaman kita makan dulu. Dia kata aku tak sanggup nak masak dah seperti masak aku pada Nabi. Sebab Nabi makan bukan mewah-mewah, sekadar nak lapik perutnya. Tapi dia orang paksa juga, tak apalah kami nak try sikit apa yang Nabi pernah makan. Akhirnya dia pun masak, bagilah Hasan makan. Sayyidina Hasan Husin dan budak-budak zaman muda ni datang ziarah ni, tengok ini makanan Nabi, semua menangis. Sebab macam tak sanggup dah nak makan. Benda ni zaman tu pun dah macam nak buang dah makanan ni. Kan? Nak sebutnya Nabi sederhananya hidup. Itu kisah Ummu Aiman. Tak kala dia melihat sekumpulan tentera Islam tadi Hibban telajak apa ni silap ni. Hibban bin Ibn al-Ariqah melepaskan panah ke arahnya, lalu ia rebah terkangkang. Ni tak pasti Ummu Aiman mana satu. Jadi Ummu Aiman ramai. Antaranya Ummu Aiman yang kahwin dengan Zaid bin Harithah, dapat anak Usamah. Ummu Aiman juga, tapi Ummu Aiman lain-lain. Ni tak tahu yang mana satu. Kemudian dengan pantas dia marah ke medan tempur, lalu memberi minum kepada orang. Hibban bin Ariqah melepaskan panah ke arahnya, lalu ia rebah terkangkang. Lantas si musuh Allah itu pun tertawa terbahak-bahak. Hal tersebut sungguh menghibarkan baginda Rasulullah SAW. Lantas diserahkan kepada Sa'ad sebilah panah yang tidak bermata. Anak Sa'ad bin Abi Waqqas. Ni Sa'ad bin Waqqas ni pakar manah. Sebab mata dia dulu, mata dia ni memang pakar manah dah, tapi satu ketika mata dia kena nak panah musuh. Kena masuk pacak nak panah ni. Bila cabut bola mata tu terjatuh, dia sambut balik pergi pada Nabi. Nabi pegang bola mata, sumbat baliklah mata dia. Nabi doakan, dia kata terus mataku dapat lihat dan lebih jelas daripada sebelum. Sehingga dia yang jauh mana tu dia boleh nampak. Orang tak nampak kat mana dia boleh nampak dengan mata yang Nabi sumbat balik tadi ni. Tu Sa'ad bin Waqqas yang hebat dalam bab manah ni. Tapi ni kisah pedang. Kepada Sa'ad bin Waqqas sebilah panah yang tidak bermata. Lalu dikatakan padanya, panahlah dia. Lantas Sa'ad memanahnya dan panah itu tepat terkena leher Hibban. Bayangkan nak panah kayu je, masuk kepala panah tu tak ada pun. Kepala yang tajam tu. Dia panah tu boleh terpacak kat sini. Itu berkat daripada Nabi SAW. Sehingga dia jatuh terkangkang juga seperti mana kisah Ummu Aiman tadi yang kena. Lantas Rasulullah SAW tertawa balik. Tertawa Nabi bukanlah gelak kaka kan. Tawa Nabi senyum je, tenganga mulut. Paling besar pun Nabi nganga tapi tak ada suara. Kan? Lantas Rasulullah tertawa sehingga kelihatan gigi geraham tenganga mulut tu. Seraya berkata, Sa'ad telah menebus pembelaan untuk Ummu Aiman. Allah telah menyahut doanya. Allah telah menyahut doanya. Doa Ummu Aiman tu. Kan? Masya-Allah. Jadi saya tak pastilah Ummu Aiman ni yang mana satu. Adakah dia mak pada Usamah bin Zaid, isteri kepada Zaid bin Harithah, ataupun Ummu Aiman yang kisah jaga Nabi SAW. Ataupun ada Ummu Aiman yang lain, banyak kisah Ummu Aiman. Setelah Rasulullah SAW sampai ke Denai, maksudnya dah selesai kot ni. Setelah Rasulullah SAW mendapat kedudukan yang stabil di Denai bukit itu, Ali bin Abi Talib keluar, kemudian pulang membawa air yang diisi dalam perisai kulit. Oi, gajah bunyi pula dah. Aduh, bunyi gajah. Nak perang dengan gajah ni. Aduh. Lupa nak silent ni. Bagi terkejut tidur kan. Ni Khalid ngantuk-ngantuk bunyi gajah terjaga sikit. Kita tengok sikit lagi. Tadi kisah kemudian pulang bawa air. Ini diisi dengan perisai kulitnya. Air itu dia ambil dari mihras, al-mihras. Mana? Dikata al-mihras ialah sebuah batu besar berlekuk yang boleh memuatkan ramai orang dalamnya. Oh, jadikan macam baldi lah kot dengan batu tu kan, buat tadah air. Ada pula yang mengatakan al-mihras ialah nama sebuah mata air di Uhud. Gua tersebut gua Mihras, gua yang gua yang tempat Nabi sembunyi tu.
Saya tak tahulah mata air ni, mungkin kawasan-kawasan tu juga. Ali menghulurkan air itu kepada Rasulullah SAW untuk diminum. Tetapi Rasulullah SAW mendapati air itu berbau dan baginda tidak berselera untuk minumnya. Masa bertakung lama, dadah tangan panas kan. Lantas air itu hanya digunakan untuk membasuh darah di mukanya. Sambil menuangkan air itu ke atas kepalanya, baginda berkata, bersangatan murka Allah terhadap orang yang membuatkan wajah nabinya berdarah. Kan, Masya Allah. Ni soal doa Nabi, ancaman kepada mereka yang menentang tu. Sahal berkata, demi Allah, Sahal bin Amru kot ni, demi Allah, ataupun Sahal lain ni, berarti demi Allah, aku kenal benar siapa yang membasuh luka Rasulullah SAW, siapa yang menuangkan air untuknya, dan dengan apakah dijadikan ubat. Putrinya Fatimah ialah orang yang basuh luka Nabi SAW. Maksud dia ikut serta juga dalam perang ni. Masya Allah, wanita ni bersemangat. Sementara Ali bin Abi Talib menuangkan air dengan menggunakan perisai sebagai bekasnya. Perisai itulah, perisai itu kan lekuk kan, cedok tuang. Apabila Fatimah melihat basuhan air itu hanya lebih menambahkan keluar darah, dia pun mengambil sepotong tikar untuk dibakar. Bakar nak ambil abu hitam tu. Kemudian ditempel debunya itu ke tempat luka Nabi, lalu darah pun berhenti mengalir. Tu Fatimah. Kemudian Muhammad bin Maslamah datang membawa air yang tawar dan segar, lalu Rasulullah SAW meminumnya dan mendoakan kebaikan untuk baginda Nabi. Apa saja orang buat pada Nabi, Nabi akan doa baik. Orang datangkan apa pun, bawa air ke, bawa pakaian, bawa kasut, Nabi doakan berkat-berkat. Kata para ulama, doa Nabi tak terputus. Doa Nabi tak putus. Bukan doa Nabi ni untuk orang yang berdepan dengan Nabi je. Kita ni tak ada dapat peluang Nabi. Doa Nabi dapat dah. Antaranya Nabi doa siap-siap untuk umatnya. Allah barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah untuk umatku yang bangun awal. Kita bangun dapat doa Nabi. Jadi kita tolong khidmat untuk Nabi apa pun dalam hal-hal agama, maka kita dapat doa daripada Nabi SAW. Rasulullah SAW menunaikan solat zuhur sambil duduk disebabkan kesan luka, dan orang Islam sembahyang di belakangnya sambil duduk. Jadi dalam perjalanan balik, Nabi singgah di satu masjid, apa nama masjid itu pula? Bukan Dir'i masa pergi. Masa balik itu satu masjid lagi. Nabi singgah di situ, juga berehat panjang, dan dikatakan masjid tu wangi kerana darah Nabi. Lupa pula. Ya? Kita kena duduk lah. Oh tak? Ya, Tak. Imam buat cara semampu dia. Makmum kita semampu kita lah. Dia mungkin yang mana dia? Okey, tak habis. Sebagaimana diceritakan dalam Quran, Abu Talha tu kah? Dan orang-orang Islam sembahyang di belakangnya sambil duduk. Oh, mungkin lah tu. Tak pasti itu, mungkin sebahagian yang cedera juga yang duduk. Kesan duka, dan orang Islam sembahyang di belakangnya sambil duduk juga. Jadilah, wallahu alam. Tapi bagi kita imam buat semampu dia, kita semampu kita. Dia imam, contoh imam tak boleh berdiri ke, dia duduk, dan tak ada orang yang lebih baik jadi imam daripada dia, lebih daripada dia. Dia lah yang terbaik, maka dia tetap jadi imam, dan orang lain buat secara berdiri, secara biasalah. Tapi kalau orang lain pun sama-sama juga cedera, bolehlah bersama dengan imam tadi. Kegirangan Abu Sufyan setelah perang tamat dan percakapannya dengan Umar. Sebenarnya dia punya seronok menang ni Abu Sufyan. Jadi kita ni kadang-kadang dalam satu-satu ni mungkin kita kata macam orang yang ni kan, dia kata ni Nabi sembahyang duduk, orang lain semua sembahyang duduk. Jadi terkadang ni peringkat awal Islam. Mungkin banyak perubahan dalam sembahyang. Ada yang peringkat awal, contoh sembahyang dulu boleh bercakap, boleh jawab salam.
Seperti Nabi, bila Nabi sembahyang berjemaah, makmum akan datang tanya Nabi, ya Rasulullah, ni berapa rakaat dah? Makmum yang masbuk ni, Nabi akan buat isyarat 2 ataupun 3 ke contohnya. Maka dia akan sembahyang laju untuk bagi salam bersama. Katalah Nabi 2, dia sembahyang laju 2 untuk dapatkan rakaat kedua, rakaat ketiga, keempat tu bersama Nabi. Itu cara dulu. Itu jadi perubahan sehingga sahabat yang berhijrah ke Habsyah, dulu masa dia orang sembahyang bersama Nabi di Mekah, cara tu, Nabi berapa rakaat? 2, Nabi jawab. Ataupun bagi salam, Assalamualaikum, Nabi tengah sembahyang menjawab salam, Waalaikumsalam warahmatullahi. Nabi terus sembahyang. Dia orang hijrah ke Habsyah, balik mai dia buat cara tu, Assalamualaikum ya Rasulullah, berapa rakaat dah ni? Rasulullah tak jawab salam, tak bagi tahu berapa rakaat. Dia orang dah rasa takut. Masa dia balik pada Habsyah tu, dia pergi Madinah. Rasulullah dah hijrah ke Madinah. Jumaat ni dia buat cara lama, Nabi tak jawab, tak jawab salam. Dia rasa Nabi benci dengan dia, takut, risau memang, sampai bagi salam baru Nabi beritahu. Dah ada perubahan, sembahyang dulu gini akan jadi, dah jadi macam ni. Begitulah, banyak lagi dalam hal puasa pun banyak perubahan-perubahan, sehinggalah yang betul-betul imam kita, Imam Asy-Syafi'i dan juga imam-imam yang nak ngeluarkan hukum, dia ambil kumpul semua peristiwa tu. Nabi pernah sembahyang duduk, sahabat duduk. Ada ketika Nabi sembahyang duduk, sahabat diri dan sebagainya. Jadi dikumpulkan semua baru jadi satu hukum. Ini di peringkat baru tahun 3 Hijrah kan. Setelah itu orang-orang musyrikin sudah bersiap sedia untuk berangkat. Abu Sufyan ketika ni belum Islam. Abu Sufyan bin Harbin nama dia. Abu Sufyan bin Harbin. Anak dia Muawiyah bin Abu Sufyan, penulis wahyu Nabi, masuk Islam awal lebih pada bapa dia. Yang kedua, anak dia perempuan, Ummu Habibah. Ummu Habibah, dia hijrah dengan suaminya pergi Habsyah. Balik, suami dah meninggal, balik dia janda sehingga Nabi kahwin dengan dia. Bila Nabi kahwin dengan dia, Ummu Habibah ni isteri Nabi, Abu Sufyan tahu anak dia kahwin dengan Nabi. Ketika tu dia masih musuh lah kan, tapi dia tak pernah bantah, tak pernah larang, tak pernah nak suruh anak dia cerai dan sebagainya. Kata para ulama, Abu Sufyan ni kan kepala musuh, rancang macam-macam, tapi ada hati dia masih ada sayang pada Nabi, masih ada kesian pada Nabi. Buktinya Ummu Habibah kahwin, dia tak halang, dia tak lawan. Yang kedua, Abu Sufyan ni yang menghalang Abu Jahal tampar Fatimah, anak Nabi. Ketika di Mekah, Nabi kan dituang tai unta. Ketika Nabi sujud, Abu Jahal dengan geng-geng dia cabarlah siapa berani bawa mai tai unta satu baldi, campak atas kepala Muhammad. Kawan dia datang mai tuang, bayangkan kena tai ni. Nabi bangun, terus Fatimah dapat berita, dan Fatimah lah pergi cuci-cuci Nabi SAW, dan dia pergi pada rombongan Abu Jahal, geng-geng Abu Jahal duk lepak kat situ. Dia marah, dia budak masa tu. Mau Abu Sufyan angkat Abu Jahal angkat tangan nak tempeleng, nak tampar, Abu Sufyan tahan, jangan. Jadi kata ulama, sifat hati tu masih ada sayang pada orang ni, Allah pilih dia masuk Islam kan. Jadi kadang-kadang orang yang orang yang tak terima lagi, dari sudut luaran dia tengok tak sembahyang lagi, contohnya pakaian dia begitu lagi, jangan kita kata lebih-lebih sangat. Mungkin ada dalam hati dia tu sayang pada Islam, sayang pada syiar-syiar Islam, insya-Allah satu hari Allah akan pilih dia. Kerana cinta dia tu. Jadi waktu ni belum masuk Islam, dia masuk Islam pada tahun 8 Hijrah, tahun pembukaan kota Mekah. Menuju ke arah bukit sambil berseru, apakah Muhammad masih ada di kalangan kamu? Ni selesai perang dah, dia pergi bukit, bukan Nabi sembunyi dalam gua, maksudnya direhatkan dalam gua tu, gua di bukit Uhud. Tetapi mereka tidak menjawab. Muhammad masih hidup ke? Muhammad masih ada ke? Senyap, tak ada jawapan. Dia menyeru lagi, putra Abu Qahafah. Siapa dia? Abu Qahafah, bapa pada Abu Bakar, jadi putranya Abu Bakar lah kan. Anak Abu Qahafah ada lagi ke? Abu Bakar bin Abu Bakar ni. Mereka tetap tidak jawab. Kemudian dia menyeru lagi, Umar Al-Khattab masih adakah bersama kamu? Tetapi mereka tetap tidak menjawab. Sebelum itu Nabi SAW melarang mereka daripada menjawab. Jadi Abu Bakar ni kira nak Umar ni bila dengar macam tu kira nak pergi lawan je, tapi Rasulullah tahan. Tak sesuai waktu ni nak serang mereka. Abu Sufyan hanya bertanya tentang 3 orang itu sahaja kerana dia yakin dan kaumnya juga yakin
bahawa tegaknya Islam melalui 3 orang ni. Cukup ni kepala-kepala Islam ni, pemimpin besar. Kalau 3 orang ni dah mati, habislah Islam, kuburlah kan. Itu keinginannya. Kemudian dia pun berkata, cukuplah 3 orang itu untuk kamu. Mendengarkan itu, Umar tidak dapat menahan perasaan. Dia kata, cukuplah, kalau dah mati 3 orang tu habislah Islam, habis, kami tak payah nak lawan lagi dah kan. Lantas dia menjawab, hai seteru Allah. Umar jawab balik kan, hai seteru musuh Allah, semua orang yang kamu sebutkan itu masih hidup. Dia kata, Allah lanjutkan usia mereka supaya kamu tidak senang hidup. Abu Sufyan menjawab, di kalangan kamu banyak mayat-mayat yang dicincang, tetapi aku tidak menyuruhnya, dan kamu pun tidak dapat menyakitiku. Nak dabik dada, kau pun tak boleh lawan aku, dan aku pun taklah suruh sampai tentera aku cincang ni, tapi tentera aku sendiri buat. Nak hebat, nak tunjuknya bahawa tentera aku pun hebat, tengok boleh bukan takat bunuh, cincang-cincang kamu tak boleh nak halang kan. Kemudian Abu Sufyan berkata, julanglah Hubal. Hubal ni nama berhala. Maksudnya macam kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar kan. Ni julanglah Hubal, nama berhala dia. Lantas Nabi SAW bersabda, mengapa kamu tidak menjawabnya? Mereka bertanya, apa kami nak kata? Jawab baginda, kalian Allah lebih tinggi, lebih agung. Launglah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Abu Sufyan berkata, pada kami ada Al-Uzza, ni nama Tuhan, nama berhala dia orang lah, tetapi kamu tidak mempunyai Al-Uzza. Kononnya Tuhan Uzza dia lah tolong bagi menang ni. Nabi SAW berkata, mengapa kamu tidak menjawab? Nabi suruh Abu Bakar Umar jawab. Mereka bertanya, nak jawab macam mana? Jawab baginda, katakanlah Allah adalah pelindung kami, hasbunallah wa ni'mal wakil, sedangkan kamu tidak mempunyai pelindung. Kemudian Abu Sufyan berkata lagi, Uzza sudah senang, maka silalah kamu atasi ia hari ini sebagai bayaran untuk perang Badar yang tahun lepas. Keputusan perangan ini silih berganti. Lalu Umar menjawab, tidak sama, orang-orang kami yang terkorban berada di dalam syurga, sedangkan mayat-mayat kamu berada dalam neraka. Kemudian Abu Sufyan berkata, hai Umar, marilah ke sini. Rasulullah SAW berkata, pergilah kepadanya, tengok apa yang dia mahu. Kemudian Umar pun datang kepada Abu Sufyan. Lalu Abu Sufyan bertanya, aku mengharapkan sungguh-sungguh, hai Umar, benarkah kami telah berjaya membunuh Muhammad? Umar menjawab, ya Allah, tidak sekali-kali, dia sekarang sedang mendengar kata-katamu itu. Abu Sufyan berkata, engkau lebih benar dan lebih baik pada anggapanku daripada Ibnu Qami'ah. Ibnu Qami'ah ni siapa dia? Saya kena semak Ibnu Qami'ah. 8 tak, saya ni panggilan orang jahiliah pada Nabi ya. Ada nombor 58 tu apa dia? Rujukannya. Oh. Nanti saya carilah Ibnu Qami'ah. Ibnu Qami'ah. Janji bertemu semula di Badar. Ibnu Ishaq berkata, tak kala Abu Sufyan dan anggotanya hendak beredar, dia menyeru dengan katanya, sungguhnya janji pertemuan dengan kamu pada tahun depan, iaitu di Badar. Lantas Rasulullah berkata kepada salah seorang sahabatnya, katakanlah ya, itulah janji antara kami dan kamu. Janji lagi, memang kita pergi. Itu semangat tentera Islam yang tak pudar, walaupun nampak macam kalah, bukan kalah seterusnya. Tetapi adalah tangga kepada kemenangan lebih besar. Sehingga pada Badar tahun depan tu dia panggil Badar Sughra. Badar mula-mula yang jadi perang bulan Ramadan, 17 Ramadan 2 Hijrah tu namanya Badar Kubra kan? Badar Kubra. Tahun yang kata tahun depan kita jumpa lagi Badar, yang tu Badar Sughra. Sughra kecil, Kubra besar. Nama kecil sebab tak jadi pun perang. Bila tentera musuh ni dah ingat lagi ni Uhud ni punya teruk kena kan, Badar dah teruk, Uhud ni walaupun katanya menang, tapi takut tu mereka lebih tebal, lebih takut. Akhirnya mereka rasa berat nak pergi perang Badar ni. Dan sehingga Abu Sufyan kata, tak apalah kalau tak mau pergi, kita akan buat provokasi. Kebetulan ada seorang munafik orang Madinah datang ke Mekah. Bila datang Mekah, Abu Sufyan upah dia
Aku akan bagi kau 100 ekor unta, kau balik sebarkan kat Madinah tu, kata kami punya tentera hebat, lebih ramai pada Uhud dan Badar, lebih lengkap senjata, lebih lagi kan. Dia pun balik, tengok Nabi dah dekat-dekat nak pergi perang Badar ni, dia cakap dengan kawan, aku baru balik Mekah lah, aku tengok dia punya tentera dia lebih ramai, lebih bersemangat, lebih banyak senjata, alat-alat demikian. Lebih ramai nak datang perang Badar, janganlah pergi, tak payahlah pergi. Jadi benda tu tersebar, masuk dalam Facebook, masuk dalam WhatsApp, sebar kan. Zaman tu lah WhatsApp mulut-mulut ni kan, tersebar kata ni, sehingga ramai sahabat yang diam diri tak nak pergi perang Badar tu. Sehingga Nabi bangun, Nabi kata kalau aku bersendirian pun aku tetap akan pergi perang Badar ni, Badar yang kedua ni. Sambil Nabi kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka turun dalam ayat surah Al-Imran tu yang elok jadikan zikir kita hasbunallah wa ni'mal wakil pagi malam, sekurang-kurangnya 70 pagi 70 malam. Itu yang dipesan oleh Habib Omar. Bila turun tu Allah bagi jawapan, Nabi hanya ucap hasbunallah wa ni'mal wakil, bangun seorang diri waktu tu, sehingga barulah 2-3 orang sahabat yang lain, sehingga hanya beberapa puluh orang saja yang ikut Nabi, tak sampai 100 pun, sikit lah yang ikut Nabi perang Badar. Bila pergi sana, rupanya musuh ni saja sebar benda tu, memang dia orang tak nak datang. Jadi dia orang sahabat Rasulullah tunggu di Badar, musuh tak ada. Akhirnya rombongan yang balik dari Syam tu bawa barang baru kan, tepung, kain, barang-barang niaga ni. Jadi jual beli, dia orang ni jual kurma, tukar, dapat untung besar. Berkat daripada hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa dia makna hasbunallah? Cukuplah Allah sebagai penjaga aku, dialah sebaik-baik penjaga, tak ada yang lain. Dia sebaik-baik pelindung aku. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita dalam keadaan takut bimbang, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni tambah-tambah dalam situasi macam ni kan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, jangan tinggal. Jadi kata ulama, orang yang betul-betul amalkan ayat ini, insya-Allah daripada situasi yang dia takut, Allah akan rubah jadi situasi yang menguntungkan dia. Mungkin orang ugut dia nak buat macam-macam, takut. Dengan amalan dia macam ni, insya-Allah Allah akan tukar ugutan tadi, mungkin orang tu yang kena penyakit apa yang dia ugut, dan kita dapat keuntungan yang lebih besar. Seperti sahabat tadi, pergi macam nak perang tapi tak jadi perang, akhirnya dapat perniagaan besar, untung banyak, awak balik barang baru pula, sampai semua orang menyesal tak pergi kan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan kalau kita ni tak adalah ancaman berat, biasa-biasa je lah kan, itu madai 70 pagi lepas subuh, 70 malam selepas isyak sebelum tidur, ataupun boleh tambah petang asar 70 pula, jadi 3 kali 70. Kalaulah memang kita dalam keadaan terancam sangat ni, memang takut, tak senang duduk, rasa musuh dekat, yang tu kita hasbunallah wa ni'mal wakil jadikan 450 kali dengan niat khusus yang tu. Ya Allah, aku bimbang sangat, takut dengan ancaman ni, selamatkanlah aku, baca ayat ni, hasbunallah wa ni'mal wakil 450. Ayat berapa? Surah Ali Imran. Sekali baca je lah Ustaz. Sekali baca je lah 450 kali. Ke pagi dengan Tak 450 kali tu sehari sekali cukup. Tengok bergantung pada benda yang kita takut lah. Kalau hari ni tak lepas lagi, besok buat lagi. 2 ayat tu je, bukan sambung nikmat maula. Tak. Tu je. Yang tu dalam surah lain. Memadai hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebab itu yang dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika sebelum dia dicampak ke dalam api. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi sebut tu, aku hanya sebut apa yang disebut oleh bapa aku Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sambil Nabi bangun, dan barulah sahabat lain bangun ikut. Saya tak ingat nombor ayat, nanti encari Ustaz. Hasbunallahu bunallah. Okey. Surah Ali Imran ayat 173. Surah Ali Imran ayat 173. Muka surat Quran tu 72. Quran muka surat 72. Tapi okey, tulislah kan. Muka surat 72 Ali Imran ayat 173. Dan muka surat 73. Sebab ayat 173 tu penghujung muka 72.
kita kena eloknya sambung ayat 2 ayat lagi selepas tu. Ayat apa? 174 dan 175. Maksudnya macam mana? Cara nak bacanya, okey, kita baca dulu daripada awal 173. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kan ada hasbunallah. Berulang hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalau nak buat 70 kali, 70 kali. Kalau 450, 450. Tamat 450, tamat 70 tadi, kita sambung ayat selepasnya. 174 dan 175. Baca sekali ya ayat-ayat ni. 174, fanqalabu bi ni'matin minallahi fadlin lam yamsasum su'un wattaba'u ridwanallahi wallahu dzu fadlin 'azim innama dzalikum syaitanu yakhawfu awliya'ahu fala takhafu wa khafun in kuntum mu'minin. 175. Dah kena buka Quran, saya pun kena buka Quran enggak kan. Tapi kalau tak ingatlah kepala ayat tu dengan sambungan 2 ayat selepasnya, memadai ulang hasbunallah ni 70 kali dengan niat kita cukup dah. Niat supaya Allah pelihara ni hasbunallah ni'mal wakil. Okey, janji mendapat kepastian tentang pendirian tentera musyrikin. Okay, kita baca tu sikit ya. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Talib dengan katanya, keluarlah menjejaki kaum itu dan tengok apa yang mereka akan lakukan, apa yang mereka mahu. Kalau mereka tidak menunggang kuda tetapi menunggang unta, berarti mereka mahu pulang ke Mekah. Oh, kalau nak pergi Mekah naik unta, slow sikit kan. Tetapi kalau mereka menunggang kuda dan mengheret unta, berarti mereka menuju balik ke Madinah, serang lagi ke Madinah. Nak cepat kan, nak laju. Demi diriku yang berada dalam kuasaannya Allah, kalau mereka benar-benar hendak menuju ke Madinah, pasti akan aku halangi dan perang mereka lagi. Ali menceritakan, kemudian aku pun keluar menjaki mereka dengan melihat apa yang bakal mereka lakukan. Lalu aku dapati mereka tidak menunggang kuda tapi menunggang unta dan menghala perjalanan ke Mekah. Wallahu alam. Cukup dekat tu. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Tanda sekejap ke su 409, mencari mangsa yang terkorban dan luka. Ini kisah Sayyidina Hamzah ni, terjumpa jasad Sayyidina Hamzah dan sebagainya lah. Masya Allah. Ada masa 10 minit ni, kita cerita sikit nak sambut awal Muharram ni apa. Dia lah plan sikit. Malam ke apa. Ini dah 26 7 27, 28, 29, 3 hari terakhir setiap bulan namanya hari hitam. Hari Sawat. Kalau 13, 14, 15 hari putih. Sebab bulan cerah. Jadi apa perlu kita ambil tahu hari hitam setiap bulan? Kalau kan sunnah Nabi dianjurkan kita puasa hari putih 13, 14, 15. Kata ulama, kalau kita tak dapat hari putih, kita boleh ganti hari hitam. Dengan puasa bolehlah ganti. Okey, bila penghujung bulan, masuk bulan baru, ada doa, Allahumma ahilla alaina Allahumma ahilla alaina bil amni wal aman was salamah. Ya Allah, bagilah bulan ni muncul bagi kami, bulan baru ni muncul bagi kami dalam keadaan selamat, sejahtera, terpelihara kan daripada segala bahaya. Itu antara kandungan doa tahun barulah. Dan yang keduanya, menjadi amalan kita penghujung tahun dengan awal tahun. Jadi doa ujung tahun awal tahun ni kadang-kadang banyak orang ataupun ustaz-ustaz lain yang cenderung tak minat tu, dia kata bid'ah, haram, tak boleh buat. Nabi tak nak buat pun. Mana Nabi tak nak buat? Yang saya baca tadi, Allahumma ahilla alaina, itu doa awal tahun. Walaupun memang tak ada lah doa akhir tahun, tapi nak tunjukkan Nabi juga setiap bulan yang baru Nabi doa, ada doa dia. Kenapa kita nak sambut tahun yang baru juga bulan yang baru kan? Tak boleh kan baca doa? Boleh je. Kita tambahlah yang akhir tahun tu dengan doa-doa. Doa ni sebenarnya bila masa pun boleh kan? Tapi kita selalunya doa ambil sempena-sempena. Macam orang buat sambutan, sayang pada mak, setiap waktu kena sayang, kena hormat. Tapi ada hari ibu, ada kesempena dia kan. Jadi begitu juga kita ambil doa sempena akhir tahun ni, kita doalah apapun yang terlepas-lepas, minta ampun dan sebagainya. Dan awal tahun minta yang baik-baik seperti doa Nabi di awal bulan tadi ni. Yang keduanya, ada kedua, ketiga, empat tahu kan.
Okey, tadi hari hitam. Yang keduanya doa akhir awal tahun. Boleh kita doa. Nak akhir tahun tu bila? Sebelum azan maghrib hari terakhir. Hari terakhir Rabu lah kan? Azan sebelum azan maghrib. Tu kira doa akhir tahun, elok baca sebelum azan maghrib tu. Selepas maghrib dah kira awal tahun. Dah masuk tahun baru, tarikh baru. 1 Muharram. Dan yang ketiga kita nak sebut tentang sunat di bulan Muharram, iaitu dianjurkan kita banyak berpuasa. Kerana Nabi sebut afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrillahil Muharram. Sebaik-baik puasa selain daripada Ramadan, sebaik-baik puasa adalah di bulan Muharram, bulan yang Allah haramkan. Bulan haram ada 4 bulan kan? Bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Muharram termasuk bulan haram. Dan satu lagi Rejab. Jadi bulan Muharram dianjurkan kita banyak puasa. Lebih khusus hari yang ke 9, 10 dan 11 kalau kita mampu buat 3. 9, 10, 11. Selang 12, 13 hari putih pula. Kan? 13, 14, 15. Jadi mungkin nak selang 12 tu je lah. Kalau nak rehat pun. Kalau nak straight jadi 7 terus pun boleh. Kan? Memang zaman Nabi mula puasa 10. Puasa 10 hari bulan Muharram ni kita sebut puasa Ashura kan. Ini menjadi amalan wajib Nabi tahunan. Wajib, fardu asalnya sebelum adanya Ramadan. Tapi bila diwajibkan Ramadan, maka Nabi kata siapa nak puasa, puasalah 10 Muharram. Nabi amal 10 je, 10 Muharram sahaja. Tapi bila datang Madinah tengok, orang Yahudi pun puasa juga 10 Muharram. Maka Nabi suruh pergi tanya orang Yahudi, apa sebab dia orang puasa 10 ni? 10 Muharram. Maka Mu'adz bin Jabal bertanya, balik dia kata, ya Rasulullah, dia orang mengagungkan 10 bulan ni sebab hari berjayanya Musa lepas ada Fir'aun mati pada hari 10 tu. Fir'aun tenggelam dalam laut tu, 10 Muharram. Jadi merayakan, memperingatkan kejayaan Nabi Musa dengan amalan puasa dan berzikir dan beribadah cara dia orang lah. Maka Nabi kata kami lebih berhak untuk merayakan kejayaan Musa. Maka Nabi anjurkan, tapi kalau tahun depan aku anjurkan kamu nak puasa, puasalah 9 dan 10. Nak bagi beza dengan Yahudi 1 hari je, kita buat 2 hari. Habis tu yang saya kata 3 hari, kata ulama elok diganjilkan. Jadikan ganjil, ambillah 9, 10, 11. Kalau mampu 3-3. Kalau tak larat, sekurang-kurangnya 2, 9 dan 10. Kalau itu pun tak larat, tak apalah 10 sahaja pun. 10 bulan. Apa fadilatnya? Nabi kata siapa yang berpuasa 10 bulan, Allah ampun dosa setahun yang lampau. Kan? Kalau hari Arafah dulu 2 tahun. Hari tahun lepas dengan tahun depan. Jadi satu hari ini sahaja 10 bulan digandakan pahala kita. Amalan kita macam setahun dan dosa kita setahun Allah ampun. Bukan takat dipadam dosa, diberi pahala macam kita beramal setahun. Jadi jangan kita abaikan puasa 10 Muharram. Sehingga satu ketika Nabi puasa 10 Muharram, betul Nabi pergi satu kampung tengok orang makan. Nabi kata, kamu tak puasa 10 Muharram? Tak puasa ya Rasulullah, tak tahu pun. Nabi kata amsik, maksudnya jangan makan. Stop. Walaupun tadi dah makan, sebagai nak tunjuknya besarnya hari 10 ni, walaupun dah makan, kalau boleh buat berlakon puasa lah kan? Jaga tak makan sampai ke buka puasa, walaupun tak ada lah dari sudut pahala puasa lengkap tu kan? Tapi nak menghormati hari ni. Jadi kita kalau tak puasa pun janganlah, hormatlah hari tu, jangan makan depan orang dan sebagainya kan? Bukanlah kira haram, tak, bukan hukumnya haram, bukanlah hukumnya wajib untuk puasa 10, tapi kita nak amal sungguh-sungguh apa yang sangat penting dan menjadi syiar dalam Islam. Nabi sampai penting macam tu. Dan para dikatakan, saya tak ingat tempat yang Nabi pergi tu, mak-mak semua seolah paksa anak berpuasa. Kalau tak mampu puasa pun, kami bagi makan di waktu pagi. Macam kita lah puasa separuh hari anak-anak kan, puasa separuh hari kan. Jadi kami leka anak-anak minta makanan pula. Lepas pada tu dah lapar kan, minta makan, kami buatkan mainan-mainan. Buat mainan bagi dia orang main-main benda-benda mainan dia orang, leka daripada makan tu. Seolah nak mendidik anak-anak untuk berpuasa 10 Muharram. Kita juga kalau boleh sebar-sebarkan berita tentang puasa 10 Muharram. Kalau boleh kita pandai-pandailah buat macam mana 9, 10, 11
campur lagi pula 13, 14, 15 hari putih. Kan? Sebagian ulama lain menganjurkan itu sekurang-kurang 6 hari. Kalau lebih banyak lagi bagus, sebab Nabi kata tadi sebaik-baik puasa, kan? Selain pada Ramadan, bulan Muharram. Maka kita lebih daripada 6 hari itu lagi bagus. Tak kira lah daripada 6 hari itu nak pilih hari apa pun, berapa tarikh pun. Ataupun Isnin, Khamis, Isnin, Khamis, Isnin, Khamis. Kena yang 3 hari itu kita buat turut-turut 9, 10, 11. Yang ni pula 13, 14, 15. Itulah antaranya. Dan macam dulu orang kampung buat apa? Bubur Ashura, kan? Jadi kayak dulu saya pun ingat di kampung saya tu kira buat gotong royong lah masak bubur Ashura tu. Tapi seolah mereka tak faham konsep untuk berpuasa. Pada tu sekarang ni masih buat, tapi dia orang buat hantar kat rumah lah, tak makan di situ sebab semua nak berpuasa. Jadi kita kalau boleh nak buat bubur Ashura tu buatlah, kan? Tak kisah pun nak sedekah makan. Selain pada puasa juga dianjurkan untuk kita buat amal soleh sebanyak-banyaknya pada hari tersebut. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, barik lana fi Allahumma barik lana fi hadzal yawm wa barik lana fi jam'ina hadha, barik lana fi qira'atina hadhihi waj'al hujjatan lana la 'alaina waj'alhu shafi'an lana yawm al-qiyamati ya 'aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.